Assalamualaikum dan selamat sejahtera doktor. Saya daripada kumpulan 10 untuk set 16 pada hari ini akan membentangkan untuk subjek sekolah dan masyarakat. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang seramai 5 orang iaitu 4 perempuan dan 1 laki-laki. Yang pertama adalah Rismah binti Abdul Halim. Yang kedua adalah Rafidah binti Al-Qasim. Yang ketiga, Nur Adibah Syahirah binti Azli. Yang keempat adalah Ibtisam Syakirah binti Muhammad Baharudin. Dan yang terakhir adalah saya sendiri iaitu Ahmad Taqiyuddin bin Sukri. Terusnya adalah isi kandungan. Untuk isi kandungan, kami merangkumi 16 poin iaitu yang pertama adalah pendahuluan, objektif, impak program, cadangan implementasi, sasaran, jawatan kuasa program, tentatif, anggaran perbelanjaan, sebelum program, semasa program, selepas program, penutup program, kekuatan dan kelemahan program, cadangan penambahbaikan dan kesimpulan. Seterusnya adalah pendahuluan. Untuk subjek sekolah dan masyarakat ini, kami menjalankan program Jom Solat iaitu DSK Simunul Sabah. Untuk program ini kami menyasarkan murid darjah 6 khususnya iaitu murid dari 6E iaitu dari kelas yang paling akhir dalam darjah 6. Program ini merupakan satu usaha penting untuk memperkasakan amalan wuduk dan solat untuk murid-murid yang masih kurang menguasai dalam melaksanakan perkara fardu ain. Selain itu, ia adalah sebagai satu inisiatif penting dalam memperkukuhkan pengambilan wuduk dan solat yang betul dan sempurna bagi murid-murid yang dalam lingkungan lemah. Seterusnya adalah objektif program. Untuk ini, kami memaparkan 5 perkara iaitu yang pertama adalah mendedahkan pengetahuan bahawa ibadah yang paling utama dalam Islam adalah solat sebagai tiang agama. Maksudnya kat sini supaya murid faham bahawa solat adalah perkara yang penting dan bukan perkara-perkara yang main-main. Kerana sekiranya seseorang itu tidak solat, maka ibadah lain tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah memberi kefahaman kepada murid tentang percakapan dan perbuatan yang harus dilakukan dalam solat. Maksudnya kat sini, murid akan tahu bahawa dalam solat ada rukun qauli dan rukun fi'li yang wajib dilakukan dan sekiranya tidak dibuat, maka solat tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah mengaplikasikan amali wuduk dan cara perbuatan solat yang betul secara individu dan maupun berjemaah untuk murid-murid kategori lemah ini. Kat sini, murid akan belajar cara wuduk yang betul sekiranya ada cara pengambilan wuduk yang salah sebelum ini. Begitu juga untuk solat, murid-murid akan belajar cara yang betul sekiranya ada kesalahan solat mereka sebelum ini. Yang keempat adalah menganalisis atau memperbetulkan bacaan ketika solat dengan betul dan lancar. Kat sini, murid akan belajar cara belajar yang betul khususnya surah Al-Fatihah kerana sekiranya bacaan itu tidak betul, maka solat tidak akan sah kerana surah Al-Fatihah termasuk dalam rukun qauli iaitu rukun percakapan. Yang kelima adalah mencipta rasa kecintaan dan keseronokan terhadap pentingnya wajib solat fardu. Tujuannya supaya rasa cinta terhadap solat. Maksudnya sekiranya ada murid tidak solat lagi, contohnya sudah masuk waktu zuhur, tetapi murid tidak solat lagi, maka akan timbul tidak senang kerana cintanya untuk segera solat. Demikian saja untuk pembentangan saya. Saya serahkan kepada rakan pembentang saya yang selanjutnya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Adibah Syahirah. Terima kasih diucapkan kepada rakan pembentang. Seterusnya saya teruskan pembentangan ini dengan impak program yang dijalankan iaitu program Jom Solat. Seperti yang kita tahu, program ini adalah salah satu inisiatif yang dijalankan untuk memupuk rasa cinta murid terhadap kepentingan dan kewajipan solat fardu dalam diri seseorang muslimin dan muslimat. Yang pasti, program ini memiliki beberapa impak yang positif dalam membentuk kepribadian, nilai dan disiplin seseorang murid di sekolah. Pertama sekali, program ini dapat memberikan keseronokan dan juga motivasi untuk melaksanakan apa yang dipelajari secara amali. Yang kedua, program ini dapat memupuk rasa cinta untuk mendirikan solat. Seperti yang kita tahu, solat dapat memberikan momen ketenangan dan kesejahteraan dalam diri seseorang. Seterusnya, program ini merupakan penyelesaian untuk menarik minat murid dalam mendirikan solat. Hal ini kerana di dalam program ini kami banyak menjalankan kegiatan-kegiatan yang interaktif dan juga menghiburkan. Malah kami juga menjalankan aktiviti di sepanjang program dengan kreatif dan akhirnya memberi manfaat kepada program yang dijalankan di sekolah. Dan akhir sekali, semestinya program ini mendapat penekanan kepada aspek pengetahuan dan juga penghayatan di dalam solat. Seterusnya saya fokus kepada sasaran program.
Dengan kesepakatan kami sekumpulan, saya dan juga rakan-rakan mengutamakan dan memilih murid yang rendah tahap penguasaannya yang melibatkan murid tahun kelas 6E seramai 36 orang, yang mana kelas ini dikategorikan sebagai kelas lemah yang mempunyai tahap penguasaan yang rendah dari pelbagai aspek. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya persilakan rakan pembentang yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan saya yang membentang sebentar tadi. Saya adalah Risma binti Abdul Halim. Saya akan menerangkan pasal pengenalan program ini yang dianjurkan oleh pelajar Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah yang bertarikh 20 September 2023 iaitu pada hari Rabu. Masa kami menjalankan program ini adalah jam 7.30 pagi hingga jam 12.30 hari iaitu masa persekolahan. Kemudian tempat yang kami pilih adalah Sekolah Kebangsaan Kampung Semenur Semporna Sabah. Baiklah, seterusnya adalah jawatan kuasa program. Ahli yang terlibat dalam menjayakan program Jom Solat ini terdiri daripada dua guru pembimbing iaitu Guru Pendidikan Islam Ustazah Roaida binti Al-Qasim dan Ustazah Nurliana Izzati binti Nasir. Seterusnya dibantu oleh penyelaras program iaitu kami sendiri, saya Risma binti Abdul Halim, rakan saya seterusnya Rafida Al-Qasim, Ahmad Taqiuddin bin Syukri, Nur Adibah Syahira binti Azli dan Ibtizam Syakira binti Muhammad Baharudin. Baiklah, seterusnya adalah tentatif program. Program ini bermula pada jam 7 pagi hingga 7.30 di mana murid-murid berkumpul untuk sesi pendaftaran. Kemudian jam 7.30 hingga 9.30 dimulakan dengan ucapan pembukaan, kemudian bacaan doa dan seterusnya sesi taklimat iaitu taklimat dan teori berkaitan wuduk dan solat. Seterusnya jam 9.30 hingga jam 10 amali wuduk dijalankan di mana guru-guru pembimbing dan penyelaras program akan membantu murid-murid untuk melaksanakan amali wuduk. Seterusnya jam 10 hingga jam 11 amali solat dijalankan. Akhir sekali jam 11 hingga 11.30 majlis penutup dan penyampaian hadiah sagwati. Kemudian guru-guru dan murid akan bersurai. Baiklah, seterusnya adalah kos belanjawan program, di mana kami mensasarkan bajet di bawah RM100. Alhamdulillah, ketika program dijalankan, bajet kami mencapai sasaran di bawah RM100 iaitu sebanyak RM68.60. Kos yang kami gunakan adalah untuk bertujuan membeli kertas sijil iaitu dua, jumlah dia RM20 Malaysia. Seterusnya air kotak minuman 4 kotak, di mana satu kotak berharga RM5 40 dan total keseluruhan adalah RM21.60. Kemudian hadiah alat tulis iaitu 4, RM2 70 satu dan total keseluruhan dia adalah RM10 80 dan cenderahati ada 6 iaitu RM2 70 untuk satu dan total keseluruhan dia adalah RM16 20. Ini saja dari saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk membentang. Terima kasih. Sahabat saya Risma dan saya Ibtizam Syakira binti Muhammad Baharudin akan membentangkan tentang pelaksanaan program. Sebelum program ini dilaksanakan, kami akan membuatkan sebuah pembentukan organisasi pelaksanaan dan setelah itu kami akan membuatkan sebuah pertemuan telah diadakan secara dalam talian di antara semua jawatan kuasa pelaksanaan program untuk mengenal pasti skop tugasan masing-masing. Semasa program berlangsung pada 26 September 2023 pada jam 7.30 pagi dan para ahli jawatan kuasa kami akan mengawal pergerakan murid menuju ke surau dan program akan dimulakan dengan ucapan aluan, bacaan doa dan taklimat program. Seterusnya kami akan melakukan aktiviti bermula dengan solat wuduk, seterusnya amali solat. Fasilitator akan menunjukkan pula cara amali solat kepada murid mengikut rukun yang betul dan fasilitator juga akan menyiarkan video dan gambar-gambar bacaan yang mesti dibaca di dalam solat. Selain daripada menunjukkan bacaan solat yang betul, fasilitator juga akan menunjukkan pula perbuatan solat yang betul di mana perkara yang menyebabkan terbatalnya solat. Dan guru pengiring sentiasa membantu murid-murid juga memberikan kerjasama yang baik dan aktif menjawab soalan yang diajukan fasilitator. Selepas program, sekitar jam 11.30 pagi kami akan membuatkan sesi penyampaian hadiah kepada murid-murid dan pemberian sijil serta cenderahati untuk guru-guru pendidikan Islam di sekolah tersebut. Dan program diakhiri dengan sesi bergambar sebagai kenangan dan program pun tamat dan murid dilepaskan untuk pulang ke kelas mereka masing-masing.
Dan pada hari jam perkasa kami akan memastikan surau ditinggalkan dalam keadaan bersih dan kemas. Penutup ialah program jam solat ini berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan yang baik daripada murid-murid serta guru-guru di sekolah kebangsaan Kampung Simono Sempurna Sabah. Saya serahkan kepada sahabat saya, Rafidah. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada rakan pembentang. Seterusnya, saya Rafidah Al-Qasim akan membentangkan kekuatan program, kelemahan program dan penambahbaikan dalam program ini. Baiklah, dalam kekuatan program ini antaranya ialah yang pertama, mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada pihak sekolah itu sendiri, di mana pelajar-pelajar di PLIU KM telah menganjurkan jom solat untuk murid yang lemah tahap penguasaan dalam solat. Yang kedua, guru pengiring banyak membantu kami menjayakan program ini, iaitu banyak membantu kami dalam memberi tunjuk ajar dalam melaksanakan program ini. Tidak ketinggalan, pihak sekolah juga banyak memberi kami sokongan tenaga pengajar sebagai facilitator dari Universiti Kebangsaan Malaysia dalam melaksanakan program ini. Dan seterusnya, kekuatan dalam program ini ialah murid-murid dapat menguasai wuduk dan solat dengan menyeluruh. Namun begitu, terdapat juga kelemahan dalam menjalankan program ini. Antaranya ialah yang pertama, kekangan dari sudut masa yang membataskan. Ini secara langsung memberi masalah kepada guru untuk menilai murid secara menyeluruh. Contohnya, guru terpaksa mempercepatkan pergerakan setiap murid. Guru tidak sempat untuk melihat seorang-seorang dalam mengambil wuduk secara menyeluruh. Yang kedua ialah faktor waktu rehat semasa program berlangsung menyebabkan murid tidak memberi fokus kerana terganggu untuk ingin ke kantin untuk menjamu selera dan ini mengganggu sesi pembelajaran murid-murid. Seterusnya ialah penambahbaikan program. Yang pertama, murid akan dibagikan kepada beberapa kumpulan iaitu seramai 10 orang dalam satu kumpulan dan yang akan dibimbing oleh guru atau facilitator itu sendiri. Hal ini kerana memudahkan lagi guru atau facilitator dalam membimbing pelajar dengan lebih lanjut dan teliti, baik dari sudut mengambil wuduk serta bacaan-bacaan doa dalam solat serta melakukan pergerakan dalam solat. Yang kedua pula ialah penambahbaikan dalam program ini ialah murid-murid dibekalkan makanan dan minuman semasa program berlangsung. Hal ini kerana supaya murid itu tidak terganggu waktu rehat dan mengurangkan fokus mereka dalam sesi pembelajaran. Kesimpulannya, program ini sangat penting kepada murid-murid terutamanya murid yang lemah tahap penguasaannya. Justru di umur mereka yang cukup baligh ini, maka wajiblah bagi mereka untuk mengikuti program sebegini dalam mengajar murid-murid secara amali iaitu melakukan praktikal secara langsung. Program ini sangatlah sesuai untuk memupuk semangat, motivasi serta menanam nilai-nilai murni seperti membina kepribadian sejati dan sahsia dalam diri mereka sebelum melangkah ke sekolah menengah. Seterusnya, ini adalah lampiran hasil daripada program jom solat yang kami laksanakan hari itu. Yang pertama, ini adalah sesi taklimat dan teori program jom solat. Ini adalah amali wuduk, amali solat. Seterusnya, penyampaian sagu hati kepada murid-murid selepas sesi soal jawab bersama guru-guru dan facilitator. Seterusnya ialah majlis penutup. Kami memberi sedikit cendera hati kepada guru pengiring. Dan seterusnya, jom saksikan bagaimana program yang kami laksanakan jom solat di Sekolah Kebangsaan Kampung Simono Sempurna Sabah. Jom saksikan sama-sama.
Baiklah, itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.